Okey, masa telah menunjukkan jam 8.40 pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum pada semua murid-murid saya yang ada sekarang. Okey, semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, kita akan mulakan tajuk kita hari ini. Tajuk 2.5.7 iaitu menilai model reka bentuk sistem aquaponik. Okey, tajuk reka bentuk aquaponik yang ini adalah dua tajuk yang terakhir ya. Model dah siap, so sekarang kita nak buat penilaian. Okey, untuk tajuk ini murid akan diberi tahap penguasaan 4 jika murid akan diberi tahap penguasaan 4 jika murid boleh menganalisis model reka bentuk sistem aquaponik selepas pengujian dibuat. Okey, kasih bagi tempoh 2 minggu kan. Okey, dah tengok tak ikannya hidup ke semakin susut? Maksudnya kurang ke, mati ke kan? Ada tak? Lepas tu pokok dia, adakah dia semakin sihat ataupun dia semakin layu ataupun dah mati dalam tempoh 2 minggu. Okey, kalau dia semakin sihat, dia okey semuanya, jadi kita buat analisis model. Yang TP5 akan diberi jika murid boleh membuat justifikasi model reka bentuk aquaponik berdasarkan elemen dan prinsip reka bentuk. Yang ini saya dah beritahu rasa minggu lepas ni. Ya, TP4, TP5 ni minggu lepas. Kemudian yang terakhir TP6 akan diberikan kepada murid jika murid menghasilkan satu laporan lengkap model reka bentuk sistem aquaponik. Hari ini saya akan sambung lagi sedikit untuk laporan reka bentuk sistem aquaponik. Okey, seterusnya apa yang kita masukkan dekat sini, macam mana kita nak menilai model reka bentuk aquaponik kita. Pertama, kita ada beberapa kriteria penilaian reka bentuk sistem aquaponik. Kita ada ergonomik, kita ada kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Kita ada kecenderungan fungsi dan praktikal. Kita ada kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Kita ada kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Jadi kita nak tengok sebenarnya macam mana 5 perkara ini sangat penting dalam kita membuat penilaian reka bentuk aquaponik. Okey. Pertama kita kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Ini semua terdapat masa kita di tingkatan 1. Dalam dalam menilai kita kena tengok idea kita kreatif ke tak. Ya. Kalau idea yang kreatif maksudnya kita boleh menghasilkan satu kaedah baru. Ya, ataupun kita boleh memperbaiki fungsi yang ada dalam kita punya sistem aquaponik. Okey. Kita dengan kreatifnya idea kita boleh generate kaedah baru. Lagi satu, kita boleh baiki fungsi model aquaponik kita. Okey. Seterusnya yang kedua ialah kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Produk yang kita hasilkan ni mesti ada daya penarik. Ya, daya penarik yang boleh mempengaruhi pengguna. Selain dia boleh menyampaikan mesej-mesej tertentu yang boleh menjadi nilai tambah kepada produk dan pengguna. Contoh kalau kamu nak beli barang kan, kamu mesti tengok apa daya penarik produk tu. Mungkin dari segi warna dia, mungkin dari segi fungsi dia. Ataupun mungkin dari dia hanya penilaian individu tu, ada nilai estetika pada dia. Jadi itu sebab orang beli. Okey, produk mestilah ada ciri-ciri mesra alam.
Okey, sama ada dia melibatkan pengguna ataupun persekitaran. Okay, itu penting. Dalam buat reka bentuk ni, dalam buat design ni, kita mesti fikir dia mesti mesra alam, dia mesti ergonomik, dia mesti ada daya penarik. Itu sangat penting. Kalau tidak, design kita tak laku. Okay, saya cakap ni design ni bukan semata-mata design yang ni. Kita tengok pakaian cukup. Design pakaian, design handphone. Saya rasa semua murid memang ada handphone. Kalau tak ada handphone sendiri pun dia ada handphone ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain. Masih dalam satu rumah tu mungkin ada berbagai-bagai jenama. Seterusnya kecenderungan, fungsi dan praktikal. Macam mana tu? Okey. Produk kita, design kita mesti ada kekuatan untuk memenuhi sasaran pengguna, keperluan semasa dan penyelesaian masalah. Sebab itu saya kata bila kita buat reka bentuk sistem aquaponik ini, kita mesti tengok siapa sasaran kita. Adakah hanya penternak ikan air tawar sahaja? Siapa sasaran kita? Adakah hanya penanam sayur sahaja? Keperluan semasa. Okey, kita tengok sekarang ni pandemik, PKP. Orang tak boleh keluar rumah dengan sewenang-wenangnya. Keluar untuk beli barang perlu sahaja. Ada orang sekarang keluar seminggu sekali. Ada orang keluar sebulan sekali. Sebab tu kalau kita tengok dekat kedai, contoh kedai runcit ke, dekat Econ-Safe ke kan, kat Giant ataupun dekat Tesco, kita tengok penuh troli tu untuk bekalan 1 minggu, untuk bekalan 1 bulan. Okey? Keperluan semasa, penyelesaian masalah. Contoh, masalah ni contohnya macam ruang yang sempit. Sekarang orang duduk dekat taman perumahan, duduk dekat apartmen, duduk dekat kondo, duduk dekat banglo. Ruangannya sangat kecil, sangat sempit. Tapi dia suka menanam, dia suka menternak ikan. Jadi kita boleh gunakan ini sebagai satu penyelesaian masalah. Okey, seterusnya ergonomik. Kita dah tahu masa tahun 1 kita dah cakap bahawa ergonomik tu adalah sesuatu yang boleh memberi keselesaan, yang boleh memberi kemudahan, sesuatu yang boleh mempunyai ciri-ciri keselamatan. Okey, itu yang kita sangat pentingkan. Bukannya sesuatu yang cantik tapi nanti dia menyakitkan kita. Tu tak boleh. Kita tak nak produk yang macam tu. Kebanyakan pengguna dia takkan ambil yang macam tu. Kita nak sesuatu yang dia jadi secara natural, yang dia boleh memberikan impact yang baik pada pengguna kita. Design mesti ambil kira yang ni ya. Designer memang kena ambil kira yang ni. Okey, seterusnya kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Apa maksudnya? Maksudnya idea reka bentuk kita ini boleh menerangkan kebolehan pembuatan, rupa bentuk, penggunaan bahan, teknologi dan kebolehpasaran. Bila kita buat design, kita tunjuk design kita pada pengguna, pada klien kita. Mungkin klien kita ialah penanam sayur. Mungkin klien kita ialah penternak ikan. Kita tunjukkan dekat diorang. Tapi kalau kamu boleh jual design kamu ni pada syarikat. Syarikat, contoh syarikat pembekal barang-barang ternakan ikan. Ataupun syarikat pembekal tanaman sayuran, pembekal pertanian. Jadi dekat situ, mereka boleh memasarkan produk kamu. Kalau produk tu, design tu boleh memberi keuntungan pada mereka, boleh dipasarkan. Okey? Ini sangat penting. Sebab bila kita buat design, kita nak pasarkan design kita, kita nak pasarkan produk kita. Okey, kita nak pasarkan idea kita. Sorry. Mana? Okey. Itu tadi kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. 2.5.8 dia ialah, sorry saya tak ubah tajuk. Mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem.
Ya, mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem aquaponik yang lebih efisien. Okey, tahap penguasaan masih sama, TP4, TP5 dan TP6. Masih sama macam yang tadi juga. Okey. Untuk mencadangkan penambahbaikan, kita dah tunjuk design kita pada pengguna. Ya, pada pengguna. Kita dah tunjuk design kita pada pengguna. Bila pengguna bersetuju dengan kita punya design, dengan reka bentuk kita, maka kita boleh menambah baik reka bentuk yang dicadangkan. Contoh, contoh dekat design awak tu, awak gunakan gabus. Contoh. Tapi pengguna kata saya tak nak guna gabus. Dia kata gabus ni tak mesra, dia kata. Jadi kau kena gantilah dengan yang lain. Bila dia setuju, baru kita boleh proceed. Kalau dia tak setuju, kita kena ubah lagi sampai dia setuju. Okey? Okey, perubahan ataupun penambahbaikan mestilah berdasarkan permintaan pelanggan. Sebab itu dia kata pelanggan adalah raja. Permintaan dia mesti kita tunaikan. Okey? Buat soal kaji selidik. Sumber asli. Kemudian memperkemaskan elemen estetika. Elemen reka bentuk kita tu mesti sangat meyakinkan pada pengguna bila kita gunakan dia dalam design kita, dalam reka bentuk kita. Okey, seterusnya. Okey, pereka mempersembahkan perubahan atau penambahbaikan untuk perbincangan. Kita panggil kita punya klien, kita bincangkan dengan dia. Kita tunjukkan input dia. Input dia maksud apa? Mungkin kamu dah buat dia model ataupun mockup. Tapi kalau aquaponik macam mana nak buat mockup kan? Sebab dia air. Okey, kelulusan pelanggan. Bila pelanggan dah okey, kita boleh proceed. Itu je. Ujian reka bentuk mungkin berlaku. Tapi memang akan berlaku lah sebabnya kalau kita tak uji macam mana kita nak tahu kita punya design kita itu sangat bagus. Ya, jadi ujian itu akan meliputi pengesahan standard dan juga ujian penggunaan. Biasanya kalau macam peringkat awak ni kita gunakan ujian penggunaan. Kalau ujian pengesahan standard tu dia lagi tinggi lah. Okey, ujian penggunaan. Jadi, mereka akan membentangkan pembaikan tambahan kepada pelanggan jika pelanggan bersetuju. Dia akan bentangkan pada pelanggan tu. Apa penambahbaikan? Dia dah bincang kan dengan pelanggan kan? Lepas tu dia buat tambah baik. Apa yang pelanggan setuju tadi. Okay, bila pelanggan tengok, dia yang cadangkan, dia yang minta kan? Okey, kita tunjuk kat dia balik. Kalau dia kata, oh okey boleh proceed. Kita proceed lah benda tu. Okey. Kemudian mereka mengadakan perbincangan pra-pengeluaran dengan pakar daripada profesion lain seperti pembuat model, pengeluar, jurulatera, pengatur cara dan lain-lain. Okey. Kalau kita nak buat produk kita ialah sistem aquaponik. Jadi siapa mungkin kita akan buat perbincangan pengeluaran ni dengan pembuat model. Okey. Pengeluar ni biasanya company lah, syarikat, jurulatera. Pengatur cara kalau kita nak buat contoh. Ni contoh. Pengatur cara. Pesanan saya, kalau ni model aquaponik kamu ni yang dah siap, jangan buang model tu. Nanti tingkatan 3, awak boleh guna, tinggal awak tambah satu lagi teknologi. Teknologi elektronik. Contoh. Kita nak bagi ikan tu dia nak makan kan, kita kena bagi dia makanan. Jadi contoh awak tinggalkan aquaponik awak tu, set aquaponik awak tu awak tinggalkan di rumah tanpa awak pergi bercuti. Kan? Jadi awak boleh set masa
bila awak nak bagi makan ikan tu. Kita akan guna pengatur cara ni. Pengatur caraan. Jadi sebab tu saya kata jangan buang. Awak tinggal ambil, awak tinggal cari macam mana cara-cara ataupun bahan yang boleh kita gunakan untuk buat pengatur caraan. Okey. Ada yang nak masuk lagi ke? Saya tak nampak ni. Okey. Yang terakhir, reka bentuk dipersetujui. Ni bila reka bentuk dipersetujui ni yang kita seronok kan. Oh, reka bentuk dah dipersetujui. Jadi seronok. Okey. Okay, seterusnya dah habis dah tajuk yang buku teks dah habis. Sekarang saya nak buka buku modul. Ya, buka modul. Buka modul ya. Okay, buka modul. Semua orang ambil modul dulu. Okay, semua orang ambil modul dulu. Mari. Okay, semua orang ambil modul. Jom kita buat dulu ni latihan. Okay. Muka surat berapa? Muka surat 59. Muka surat 59 ya. Hari ni ialah 2 September 2021. Okay, tengok muka surat 59. Okay, semua dah ready? Semua dah ada buku modulnya? Dah cikgu. Okey, yang lain? Okey, siapa nak jawab untuk kriteria reka bentuk yang pertama? Kita mula dari sini dulu ya, yang sebelah sini. Okey. Sebenarnya mana-mana pun boleh, tapi biasakan dari arah jamnya kiri, kanan ke kiri. Apa dia? Yang pertama? Siapa nak jawab? Ya, okey, siapa ni? Okey, Akil, jawab Akil. Kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Okey, bagus. Terima kasih. So kita tulis dekat sini kecenderungan. Okey, semua-semua tulis. Kecenderungan inovasi. Semua-semua tulis. Inovasi, creativity. Creativity dan keaslian reka bentuk. Okey, kat situ. Okey, semua dapat? Okey, yang kedua ada siapa-siapa nak jawab? Yang kedua ada siapa-siapa nak jawab? Cikgu. Okey, siapa? Andri ya? Okey, cuba Andri nombor 2. Kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Okey, bagus. Kita kat sini ya. Kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. Okey. Lagi yang ketiga. Siapa nak jawab? Yang ketiga. Ada? Okey, Khairina yang ketiga. Kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Okey, bagus. Kita tulis kat sini ya. Kandungan unsur. Oh, lari pula dia. Okay. Buat sama-sama ya. Nanti sekarang kalau dah tutup buku, dia tutup semua. Buat dulu. Kita buat sama. Assalamualaikum cikgu. Salam siapa? Syawal. Okey, selamat datang Syawal. Maafkan saya cikgu. Okey, tak apa. Dah buka buku modul cepat.
Sekejap saya pergi ambil modul jap. Okey. Kandungan unsur simbolik larinya. Okey, tulis ya. Simbolik emosi estetika dan penampilan. Okey, ada lagi mana? Okey, ada lagi nombor 4 Okey, nombor 4. Ada siapa-siapa nak cuba? Nombor 4 ada siapa nak cuba? Cikgu, modul muka surat berapa cikgu? 59 Syawal. Okey. Dah buka buku dah Syawal? Jap. Okey. Okey, nombor 4 nak jawab tak? Siapa lagi kat dalam ni? 59 je cikgu. Saya salah buat muka surat ke awak? 59 lah. Kau buka muka surat berapa? Semua orang muka surat berapa? Muka surat 59 ke bukan? 59. Okey, 59. Besok kan? Okey. Okey, siapa nak jawab? Siapa dekat dalam ni lagi? Mari, jom kita jawab. Okey, yang keempat, ergonomik. Okey, ergonomik. Yang kelima, yang terakhir, apa dia? Kecenderungan fungsi. Dan praktikal. Okey, bagus. Terima kasih. Kecenderungan fungsi dan praktikal. Okey. Ni untuk semua dah dapat salin? Untuk muka surat 59, kriteria penilaian model ya. Okey. Ini ialah contoh borang penilaian. Okey. Contoh borang penilaian ni masukkan dekat dalam laporan kamu. Kalau ikutkan awak kena ambil, kena buat kaji selidik. Kena keluarkan borang kaji selidik pada anggota ahli rumah awak tu, sepatutnya lah kalau ikutkan. Tapi apa ni, yang ni saya ambil buat awak buat satu, awak jawablah. Awak sendiri bagi penilaian untuk awak punya model. Ya, boleh tak? Ni kita kena masukkan dekat laporan reka bentuk aqua ya. Okey, awak masukkan kat sini. Nanti awak tandalah. Adakah ada kecenderungan inovasi? Ada. Ada unsur simbolik tak? Ada. Adakah dia berfungsi dengan praktikalnya? Ada. Kualiti kebolehpasaran? Boleh tak agak-agaknya? Awak tengok. Awak punya model tu. Boleh apa? Boleh dipasarkan ke atau tidak? Kalau boleh, Tak, cikgu. tak. Saya buat tak boleh cikgu. Apa yang tak boleh? Benda yang nak jual tu lah yang Okey. projek ni. Modelnya tak boleh, awak rasa tak boleh dipasarkan. Kalau tak boleh, awak kenalah catat kat sini. Katalah awak kata memuaskan. Kalau tak boleh, awak catat kat sini. Apa yang patut awak ganti? Apa yang patut awak jadikan dia lebih berguna untuk dipasarkan. Macam itulah. Okey, ergonomik kan? Okey, itu lah tanda. Kalau banyak 4, kalau katalah ada 4 kan, ni ada 4, ada 3 kali 4, 4 kali 4 kan, contoh ada 4 kali 4, maka dia adalah sebuah model yang baik. Jadi awak boleh pasarkan dia. Ni sepatutnya awak kena buat borang kaji selidik. Kena buat. Sepatutnya. Tapi ni saya rasa kali ni saya tak nak buat
Dia tak buat kot. Tak nak buat. Okey. Tugasan menganalisis model reka bentuk dari aspek elemen ni dah terangkan minggu lepas. Prinsip pun dah terangkan. Dalam bentuk jadual pun saya dah terangkan. Semua benda ini perlu dimasukkan dalam report kamu. Okey, perlu dimasukkan dalam report. Okey, untuk 2.58 muka surat 60 kan. Okey, muka surat 60. Okay, muka surat 60. Nyatakan kekuatan dan kelemahan model awak. Ya, mesti nyatakan kekuatan. Dipersembahkan dalam bentuk jadual. Kekuatan, kelemahan. Ini pun ada dalam laporan. Mesti dimasukkan dalam laporan. Okey, kalau awak tengok dekat muka surat berapa? 136. 136. Ada kan dia tulis kat situ kan kekuatan dan kelemahan. Muka surat 41. 140, 141. Ada kat situ. Ya. Teks. Okey. Ni saya tunjukkan. Ni. Ni. Kelemahan. Buat dalam bentuk jadual awak buat sini. Awak buat kat sini kelemahan. Lepas tu kekuatan. Apa kelemahannya, apa kekuatan. Awak senaraikan kat sini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok berdasarkan darjah jawab soalan berikut. Okey, kita masing-masing tengok. Okey, siapa nak jawab? A, reka bentuk sistem aquaponik yang A ni. Namanya apa ni? Namanya apa? Nama dia F dan reka flow. bentuk F dan flow. Apa dia? F dan flow. Kita panggil dia ialah EBB and flow. flow. Macam mana awak tahu dia ialah EBB and flow? Sebab dia ada tangki tengah-tengah. Ada tangga tengah-tengah. Ni. Ni Ha. ke? Hmm. Okey, ini bukan tangki ya. Ini namanya ialah loceng sifon dia. Loceng sifon dia. Okey. Apa kelebihan sistem ini? Apa nak jawab? Apa kelebihan sistem ini? Biji benih nursery boleh ditanam terus pada media tanaman. Okey, biji benih boleh ditanam secara terus. Biji benih boleh ditanam terus. Okey, awak buatlah ayat dia yang cantik-cantik kat sini. Bagilah dua saya bagi contoh je. Okey, yang ni apa pula ni? Yang B ni, model apa ni B ni? Cuba tengok tu model apa tu yang B? Model reka bentuk rough. Graf. Okey, bagus. Ingat je, awak tengok kalau akar dia memang dah cecah terapung kat atas ni, itu memang graf. Kalau ada ni loceng sifon ni macam Mikael cakap dia ialah EBB flow. Okey, apa Raf? Kelebihan Raf? Akar tanaman boleh menyerap Menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Okey, akar tanaman serap nutrien secara terus. Okey, kemudian yang C, apa dia? Ini ialah apa? NFT, nutrient film NFT. technique. Okey, NFT, nutrient film technique. Okey, yang ini apa dia? Apa? Air yang digunakan mengairi tumbuhan sangat sedikit. Dia hanya perlukan air yang sedikit untuk mengairi tanaman.
Ni. Okey. Seterusnya, ni gambar apa ni? Okey, gambar apa ni? Tangki tu. Tangki apa? Kolam renang. Tangki apa? Ikan. Tangki ikan. Jadi kita tulis namanya kat sini. Tangki ikan. Apa fungsinya? Tempat untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi. Okey, untuk memelihara Ikan. ikan. Okey, yang sebelahnya yang B ni apa? Pam air. Pam air. Apa fungsinya? Memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Pindahkan air dari tangki ikan Ke bekas tanaman. ke bekas tanaman. Okey. Siapa dah siap ke semua yang ni? Okey. Dah siap? Dah. Dah ya. Okey, kalau sudah, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat laporan untuk pengiraan kos. Yang ni selalu murid dia terlepas pandang dekat muka surat 139. Okey. Okey. Untuk buat pengiraan kos, untuk buat pengiraan kos, muka surat 139 sini, MS 139. Okey. Kos pengeluaran kan? Kos pengeluaran. Dengar baik-baik ya. Benda ni dah buat dah masa tingkatan 1 dah ajar sikit, dah ajar basic untuk buat pengiraan kos projek ni. Okey, dah ajar dah. Ni cuma kita kena aplikasikan. Untuk buat pengiraan kos, kita kena ada, pertama ialah kos bahan. Yang kedua, kita kena ada kos overhead. Yang ketiga, kita kena ada kos apa? Kos upah. Okey. Apa yang perlu kita ingat dekat sini ialah kita kena senaraikan dulu kos bahan kita. Okey, kalau awak ambil dekat gambar, kalau awak ambil dekat muka surat ni, buku teks ni, sekejap. Mana buku teks? Okey. Teks. Okey, buku teks ni kecil. Saya tak boleh nak besarkan. Okey. Yang ni. Awak tulis dekat sini bilangan nombor 1, bilangan 1. Apa bahan dia? Awak guna apa? Man ambilkan tu. Iman punya ke Ani punya tu yang warna merah tu? Bas ni. Okay, saya bagi contoh Nampak tak? Ni anak saya punya. Semua orang nampak tak? Nampak. Okey, nampak kan? Okey. Pertama yang kita gunakan ialah bekas untuk ikan. Kedua, kita gunakan bekas untuk letak tanaman. Adik kita ada guna benda lain tak? Ada tak? Kita guna ikan, kita guna tanaman. Okey, sekarang saya letak kat sini. Okey, komponen bahan yang pertama kita tulis kat sini bekas. Bekas apa tadi? Kita tulis bekas apa? Bekas apa nak tulis? Bekas plastik lah, kita tulis sini bekas plastik. Ukuran. Ukuran ni awak kena ambil tali tape, awak ukur lah dia.
Ukur dia. Diameter ya. Diameter dengan tinggi dia. Kena ukur. Kuantitinya berapa? 1. Berapa harga seunit awak punya ni? Katalah harga dia ialah, berapa harga dia? Saya anggarkan RM2. berapa? RM2. RM10. Okey, kita anggarkan dia harga dia RM2 seunit. So harga dia untuk dalam keseluruhan cerita ni ialah RM2. RM2. Ada sesiapa yang dah siap buat kira kos ke? Belum lagi. Okey, kita kira sama-sama. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua, okey, kita gunakan yang bekas tanaman yang kecil atas ni kan? Ni. Ni bekas tanaman yang kecil ni kan untuk letak tanaman kan? Okey. Ayat dia dekat sini awak letak, saya ni contoh, ni yang saya punya. Saya tak tahu awak punya apa kan? Pasu kecil. Walaupun sesungguhnya saya guna benda terpakai kan? Okey, pasu kecil. Berapa harga pasu kecil tu? Saya tengok dekat Eco dalam 6 set kot. Ada 6 kuantiti dia ada 6, harga dia baru RM2 lebih kan. So kita letak kat situ lebih kurang kuantitinya yang ni sebab kita guna 1, kita letaklah 1. Berapa harga dia? Kita letaklah harga dia berapa sen? 50 sen. 50 sen. Awak boleh baca fikiran saya ya. Okey, 50 sen. Contoh. Ni contoh. Okey, ikan. Okey, ikan. Berapa ikan awak pakai? Berapa harga ikan awak? Ikan saya free cikgu kalau kau. Ikan apa awak ambil? Awak pakai ikan apa? Ikan lampam. Ikan lampam? Amboi. Saya katakan betul ke awak pakai ikan lampam? Siapa Khairina? Oh. Berapa harga seekor? RM1. Awak beli kat mana? Dekat sebelah klinik Kuben tu yang Okey, tahu. Klinik Kuban yang dekat dengan Stephen punya kedai Stephen yang jual barang sukan tu kan? Yang ada jual burung semua kan? Okey. Berapa seekor? RM1. Saya beli 5. Tapi cikgu saya nak tanya boleh? Okey. Masa saya beli tu, ikan tu sehari tu macam elok lah. Tiba-tiba esok pagi saya bangun dia macam dah mati. Lepas tu saya beli lagi sekali, lepas tu dia mati. Okey, 5 ekor mati ke? Semua mati. Tak pandai jaga ikan ke? Bukan tak pandai, mungkin tekniknya silap sikit. Okey, saya nak tanya, sebelum awak masukkan ikan tu awak buat macam mana? Awak bawa balik rumah, awak terus tuang dekat dalam awak punya bekas ke? Okey. Kalau kita beli ikan yang macam itu, sebab kita beli ikan tu memang dah duduk dekat dalam akuarium dekat kedai kan? Sepatutnya, perasan tak bila kita beli ikan dia akan kembungkan dia punya plastik. Perasan? Dia letak oksigen. Yes, dia letak oksigen. Okey, waktu awak nak masukkan kat dalam bekas Saya dah letak oksigen dah dalam tu. Okey, dia macam ni. Sebelum awak nak lepaskan dia, awak sepatutnya rendamkan ikan yang dalam plastik tu dekat dalam akuarium awak. Tempat yang awak nak lepaskan ikan tu. Awak rendamkan kat dia kat situ. Lebih kurang 15 minit. Sebab apa kita kena buat macam tu? Supaya bila ikan tu kita masukkan kat dalam tempat baru dia, dia tak terkejut. Kita tak tahu, mungkin suhu air dekat dalam tempat baru dia tu lebih tinggi berbanding dengan suhu air yang dekat dalam plastik dia. Jadi dia terkejut. Sebab tu dia Habis sekarang mana ikan tu awak belikan lagi baru ke awak biar je? Tengok ni dulu macam mana. Sebab ikannya asyik mati je. Okey. Sebab itu saya kata jangan beli ikan yang mahal. Besar ke tempat awak lepaskan ikan tu? Sampai 5 ekor? Besar juga. Tak, ikannya kecil lagi. Ikan dia kecil lagi. Okey. Awak tak payah beli banyak. Awak beli seekor 2 ekor je cukup.
Tak cikgu, sebenarnya ayah saya memang nak buat macam ni hidroponik kat belakang rumah. Lepas tu ayah saya terus buat sekali. Oh, okey. Habis ikannya matilah semua. Ayah awak punya pun mati? Okey, caranya macam tu. Dia beritahu. Nanti cakap dengan ayah, waktu kita nak lepaskan ikan tu, dekat dalam kolam dia. Contohnya dekat dalam kolam dia, awak ambil plastik ikan tu yang ada plastik, ada air ikan, ada ikan tu, plastik ikan tu, rendam dulu kat dalam kolam baru dia. Dalam tempoh 15 minit, baru lepaskan ikan tu, biar ikan tu keluar sendiri. Kalau dia tak nak keluar, awak usyak-usyak dia suruh keluar. Okey cikgu. Macam tu. Sebab tu dia mati. Itu biasa. Okay. So sekarang ikan, kita sambung ya. Boleh sambung ke? Ada masalah lain yang boleh dikongsikan bersama? Ada tu. Okay. Okay, sekarang ikannya ukuran tak payahlah. Takkan awak nak ambil pembaris nak ukur ikan tu besar mana kan? Tak payah. Dah tahu ikan hiasan tu memang kecil. Okay, siapa yang pakai macam Kairina dia pakai ikan lampam, bolehlah tulis dekat sini, ikan lampam. Okay, ukuran kecil. Sepatutnya ukuran ni kat sini awak kena umur ikan itu ya, 2 minggu contoh. Seminggu. Ada yang setengah kedai dia akan tanya berapa saiz dia kata 2 inci, 3 inci. Awak kena ukur. Okey, kuantiti. Kata awak guna macam Kairina dia guna 5 ekor. Tulis kat situ 5 ekor. Harga seunit RM1. Okey, berapa harga semua sekali? RM5. Okey. Lagi awak guna apa? Pam oksigen. Pam oksigen. Awak punya ni, awak guna model apa Awak buat model apa Kairina? Ada oksigen maksudnya awak guna NFT ke EBB flow? NFT. Okey, kalau NFT pasu kecil, pasu tu mesti lebih daripada satu kan awak punya kan? Okay, pasu, awak ada lagi satu bekas. Yang ni bekas plastik untuk ikan. Yang satu lagi ialah bekas plastik untuk letak tanaman. Yes. Okey, kita kira sama-sama. Satu, saya anggap harga dia pun RM2. So sini kita letak RM2 juga. Okey. Kalau NFT dia ada pam air. Pam oksigen, ada pam. Ada satu. Berapa harga pam awak, Kairina? RM15. Mahal juga ni. Awak beli kat mana RM15 ni? Dekat kedai tu juga. Yang kedai sebelah klinik tu. Okey, RM15. RM15 besar ke kecil pam dia? Kecil je. Saya beli yang paling kecil. Memang harga RM15 ya. Okey. Lagi apa lagi barang-barang yang awak gunakan? Apa tu yang macam salur tu. Okey, tiup air. Okey, jap saya pergi dekat tempat lain ya. Ni macam dah penuh. Okey, kita ulang balik ya kat sini kos bahan. Okay, satu tadi kita ada bekas ikan. Bekas plastik untuk ikan. Lepas tu ada apa? Tiup Tiup tu berapa panjangnya? Tak tahu cikgu. Lebih kurang 1 meter? Ada? Awak pakai cuma untuk salurkan air dari bawah ke atas kan? Berapa ringgit ingat? Saya rasa dia bagi free kot sebab beli tu sekali. Dia tanya je ada tube air tu tak. Okey. So sekarang kita tetap kena kira harga dia. Katalah kita pakai lebih kurang 1 meter, setengah meter. 1 meter 100 cm. So kita pakai 50 cm ataupun kurang. Awak adjust ya. Jadi 1 meter tu harga dia ialah katalah RM1. Contoh awak adjust balik, saya tak tahu harga dia berapa. Okey. Lain ada lagi tak yang awak gunakan?
Pam air dengan pam oksigen. Okey, pam oksigen berapa? Tak ingatlah cikgu. Okey, semua kena disenaraikan kat sini. Ada satu, berapa harga dia? Pam oksigen tak tahu. Katalah dia lebih kurang harga dia RM10 ataupun RM15. Lebih kurang ya. Okey. Okey, ada lagi yang awak gunakan? Pam air. Pam yang tadi dah sebut lagi. Tu je kot cikgu. Okey, itu je ya. Okey. Okey, ini untuk kos bahan ya. Ini untuk kos bahan. Dah settle. Dah settle. Awak kira jumlah dia. Gunakan format yang dekat sini. Okey, so kira jumlah dia. Saya kira ni lebih kurang ada dekat RM20, dekat RM30 juga ni. Dah kira? Saya rasa lah lebih kurang dalam RM30 ni ada ni. Okey, kos upah. Ya, kos upah kat sini. Okay, untuk kos upah, okey, kos upah dia kata bilangan pekerja. Kos upah ni yang akan meningkatkan kos orang kita ya, bilangan pekerja. Berapa pekerja awak? 1. Kadar upah. Okey, kadar upah. Okey, kadar upah. Berapa kadar upahnya? Kadar upah kat situ RM1 per jam. Katalah awak upahkan dia 1 jam. Ya, 1 jam tau. Upah dia 1 jam. Kadar upah dia 1 jam, awak katalah awak bayar dia 1 jam RM2. Kata ya. Awak boleh main-main kat sini. Dia punya kadar upah. Kadar upah RM RM2 per jam. Maksudnya kat sini apa? Upah dia ialah 1 jam bersamaan dengan RM2. Ni. Kalau awak rasa murah sangat, awak boleh adjust lagi. Tapi saya kata saya nak bagi dia RM2 sahaja. Okey. Seterusnya, tempoh masa. Okey Kak Irina, berapa lama awak buat awak punya tu? Model. Seminggu. Seminggu tu berapa jam? Ada 8 jam, 10 jam? Untuk satu model. Berapa jam? 10 jam ada? Awak buat daripada pukul berapa sampai pukul berapa dalam tempoh seminggu tu? Kejap cikgu, saya kira sekejap. Kalau tak saya buat anggaran 10 jam je kat sini. Ada tu 10 jam saya rasalah. Okey. Cikgu, Ya. saya punya modal tu macam mana? Tu apa tu model apa tu cikgu? Awak ikut yang saya punya kan? Awak punya macam ni kan? Ini model rough. Yang saya sedang kira sekarang ni ialah untuk NFT. Model rough dia murah sikit, NFT dia mahal sikit. Kalau UV flow lagi mahal. Okey. Dah ada dah Karina berapa jam? Saya anggaran buat 10 jam ni. Lebih kurang je 14 jam. 14 jam. Okey, so kalau 14 jam, kita tukar kat sini 14 jam. Okey, pengiraan kos upahnya. Okey, cara nak kira kos upah, tengok sini, ni sekarang takut salah. Bilangan pekerja darab kadar upah darab tempoh masa. Okey, jadi berapa? Bilangan pekerja sama dengan 1 orang. Kadarnya berapa?
Kadarnya ialah 2 per jam, bermaksud 2 ringgit RM 2, tempohnya 14 jam. Tempohnya 14 jam. Ish. Dia nak padam ni. Engkau tolak betul. Clear canvas pula. Mana nak padam ni? Ini kan. Okay, tak apa. Saya potong So, ambil kalkulator. Ambil kalkulator, cuba kira. Sini ialah 14 jam. Cuba ambil kalkulator, berapa jumlah upah dia? Ada pergi Boleh congak ke tekan kalkulator ni? RM28. RM RM28. Okey. Ini baru kos upah dia ya. Kemudian overhead. Okey, kos overhead. Okey, apa yang kita pakai? Bil elektrik. Bil elektrik, bil air. Ada lagi bil lain? Tak ada pakai bil lain. Dua ni je. Okey. Okey, bil elektrik. Katalah berapa? Bil elektrik sekarang dah mahal. Bil air berapa? Kita buat anggaran, saya buat anggaran kat sini bil elektrik lebih kurang. Berapa? Buat lebih kurang RM5. Bil air pun RM5. Ni contoh aja tau. Ni contoh. Ni bil elektrik untuk sebulan ke? Tak adalah. Kalau untuk sebulan awak punya ni, awak sendiri kena pakai ni. Awak kena pakai timer kan? Awak beli tu awak kena adjust lah. Itu letak dekat kos bahan. Jadi sebenarnya macam kita pasang, macam kat rumah, kita ada aquarium kan? Ada aquarium, macam saya punya kat rumah, anak saya dia ada bela ikan hiasan. Saya timerkan dia. Jadi saya tak adalah pump tu sentiasa hidup. Pump tu saya ada timerkan, dia akan mengepam air lebih kurang sejam ataupun 2 jam, 4 jam sekali. Lepas tu dia off. Lepas tu nanti dia pump balik. Jadi kita tak akan guna elektrik dengan banyak lah. Begitu juga dengan pump bil air. Biasa kita letak macam ni. Sebab kita pakai sikit je, bukan kita nak pakai banyak-banyak kan. Dia tak sama dengan kita air kita mandi tau. Tak sama, sikit je. Okay, anggaran sahaja. Tapi kena logik. Okay. Kemudian barulah kita kira. Barulah kita kira kita punya kos pengeluaran. Macam mana? Kita ambil kos bahan campur dengan kos upah campur dengan campur dengan kos apa? Kos overhead. Okey. Saya tak tahu berapa kos bahan awak kat atas tu. Kalau ikut secara kasarnya saya kira dia lebih kurang, kalau campur pump, 2 pump campur dengan timer adalah lebih kurang ya, saya tak cakap betul ya, lebih kurang RM50. Cek balik. Kos upah tadi kita dapat kat sini berapa? RM28. RM28. So kita dekat sini RM28. Kos overhead tadi RM10. So kat sini kita dah boleh dapat jumlahnya ialah berapa jumlah semua kos?
78, 88 ringgit. Okey. Dah habis untuk pengiraan kos. Okey. Jadi kat sini, macam Syawal punya. Syawal, are you there? Ya, cikgu. Cuba kau tunjuk sikit rupa kau punya model tu. Ikan ni hidup lagi tak? Hidup. Pokoknya? Sekejap saya pergi ambil. Pergi ambil. Okey, ada siapa ada nak tanya untuk pengiraan kos? Ada sesiapa nak tanya untuk pengiraan kos? Yang lain? Yang lain? Saya confused sikit lah cikgu nak kira kos tu. Siapa tu? Mai. Okey, Mai. Apa yang confuse, Mai? Masa nak kira dah sebab banyak sangat macam Okey, sekarang Mai punya model apa, Mai? Cuba Mai buka kamera, ambil Mai punya model. Semuanya bergantung pada model sendiri tahu. Jangan lupa ambil gambar model tahu. Okey, siapa punya ni? Ini apa, Syawal Okey. Ya, cikgu. Okey, jap saya tengok. Mana Syawal? Mana ikan kau? Ikan apa tu? Pelaga? Ikan pelaga ke Syawal? Kau tunjuk pintu buat apa? Tunjuklah dekat ikan ni. Ikan pelaga ke? Pokok ni atas. Sama je macam saya punya. Ikan pokok apa tu Syawal? Ya Allah, ditanya tak jawab. Syawal, itu pokok apa? Saya tak tahu, cikgu. Kau ambil kat mana? Ibu tanam saya ambil Tapi memang pokok sayur lah. Hmm. Bayang Brazil ni. Akar dah bertumbuh ya? Dah? Okey. Ni atas sikit tengok ikan. Ikan memang seekor. Ikan kau beli kat mana? Kat kedai. Kau tengah makan je. Tak dah? Ikan pelaga, berapa ikan ni seekor? Ni mahal ni. 10. 10. Ikan jantan kan ni? Tak tahu lah, cikgu. Dia tu. Okey. Macam Syawal punya. Syawal kena kira yang bekas merah ni. Bekas plastik. Buat dalam kurungan ikan. Saya nampak dah Syawal. Dah. Okey. Yang gerakkan dia. Okey. Lepas tu yang atas ni awak pakai penutup sabun kan? Okey, penutup sabun. Awak pakai ni. Jadi awak kena kira dia sebagai pasu kecil. Pasu kecil. Okey. Ikan awak tulis dekat situ ikan pelaga. 1. Lepas tu tulis RM RM10. Tanaman awak tulis dekat situ bayam Brazil. RM berapa? RM mungkin RM1. Mungkin. Okey. Jangan tambah ikan lagi ya Syawal. Sebab saya tengok pokok dah hidup kan? Maksudnya projek awak berjaya. Saya nampak. Okey. Maksudnya projeknya berjaya. Sebab ikan masih hidup. Berapa hari dah buat ni Syawal? 2. 2 hari? 2 hari? Okey, 2 hari. Projek ni dikira hampir berjaya sebab ikan masih hidup. Kau bagi makan tak ikan ni? Bagi. Okey. Ada apa? Ada tanaman, so dia dikira hampir berjaya sebab baru 2 hari tau. Okey, lepas tu apa kelemahannya? Awak kena tengok balik, tengok hari-hari dekat model ni, apa kelemahan dia? Kena tengok. Apa kelemahan dia? Sebab tu kita nak catat dekat macam yang dekat buku teks muka surat 141. Okey, apa kelemahan dia? Apa kekuatan dia?
Kalau kekuatan kita dah nampak dah kat sini. Akan mendapat nutrien secara terus sebab akar dia terendam. Apa kelemahan? Awak tengoklah sendiri. Awak je yang nampak, saya tak nampak. Okey. Ada yang lain nak show kat saya hasil kerja? Okey. Saya nak jawab. Mai dah hilang dah. Okey. Dania, macam mana dengan awak punya? Dania? Ada ke tidak Dania ni? Tak ada. Okey. Okey, sekarang. Ya. Siapa tu? Saya Dani. Okey. Saya ada tapi saya masa tu buat bunga dia jadi layu. Macam tu. Pokok dia jadi layu. Cuba tengok dekat bahagian bawah dasar bekas tanaman tu. Kena air tak? Air tak ini penuh sangat tak? Kalau penuh sangat nanti ikan tu tak dapat bernafas. Air jangan penuh sangat. Pokok akar ni dekat tempat pasu tanaman awak tu dia mesti cecah dekat air. Dia mesti cecah dekat air. Dia cecah. Kalau dia tak cecah memang tak boleh. Okey? Okey Dania? Okey. Cek balik. Okey, lain? Ada soalan lain? Mai dah masuk? Okey. Untuk jawab soalan Mai. Okey, untuk jawab soalan Mai. Okey, saya pergi balik dekat sini. Okey, untuk soalan jawab. Mai ada, model dah siap ke Mai? Apa cikgu? Model dah siap ke? Dah. Dah siap? Yang tadi Cuba tengok. Cuba ambil tunjuk kat sini modelnya. Awak dah terlepas. Dah terlepas dah. Okey. Okey, tengok Mai. Untuk kos bahan, kalau Mai buat sama macam saya punya atau sama macam Syawal punya, dia sama je kos bahan dia mesti ada bekas plastik. Okay, bekas plastik, tulis ikan. Sebab bekas plastik tu untuk ikan. Tulis harga dia berapa. Kemudian kita ada pasu kecil. Okey, berapa banyak pasu kecil awak? Tulis kat situ harga dia berapa. Kemudian yang ketiga ada apa tadi saya cakap? Ada ikan. Ikan hiasan. Awak tak payahlah cakap ikan hiasan apa. Macam Syawal dia guna ikan hiasan dia ialah ikan pelaga. Boleh juga awak tulis ikan hiasan pelaga, ikan pelaga. Cikgu. Ya. Ikan tu tak kisah ke berapa ekor pun ke nak satu je? Tak kisah. Sesuai dengan saiz bekas. Macam bekas saya ni kecil je kan. Kecil je jadi ikan saya 3 je. Ni bukan saya punya, ni anak saya. Sebab dia tengok saya punya dia pun nak buat. Ni bekas tu besar kan. Susah nak angkat. Jadi saya pakai bekas yang kecil. Ni anak saya buat. Saya letak 3 je. Nampak tak ikannya? Sebab dah kelam. Dia dah kelam. Airnya dah kotor sebab makanan ikan. Okey, ni dia punya pokok dia. Ni pokok sebab rumah saya pokok tak ada kan. Jadi dia pakai pokok yang tak berapa nak sihat ni. Tapi dia masih hidup. Tempoh masa dia buat sama dengan saya seminggu. Okey. Kalau bekas kecil, guna ikan yang kecil-kecil. Lepas tu jangan banyak-banyak. Kalau bekas kecil, ikannya saiz kecil, bolehlah letak 3 ekor. Macam anak sini dia letak 3 ekor. Kalau bekasnya besar, bolehlah letak ikan yang besar sikit ke ataupun lebih banyak ikannya ke. Tu boleh. Okey. Ada soalan lain? Ni letaklah kat sini. Lagi apa? Ikan, bekas tanaman. Lepas tu 4 ialah tanaman. Semua buat anggaran harga. Kena buat. Sebab awak ni umpamanya awak tengah buat proposal.
awak tengah buat kertas kerja nak jual awak punya design. Saya adalah pelanggan awak. Jadi proposal kamu mestilah meyakinkan saya sebagai pelanggan nak beli awak punya design. Itu maksud dia. Awak sekarang ni tengah buat proposal, kertas kerja. Saya pelanggan awak. Okey. Faham semua orang? Okey, ada soalan lain? Tak ada Tak ada. Okey. Tak ada. Okey. Semua jelas? Jelas. Okey. Kalau ada masalah, awak boleh tanya saya. Tak ada masalah. Cuma itulah saya kata cepat dengan lambat je saya reply. Kalau ni cepatlah, kalau lambat-lambatlah minta maaf ya. Yang tu minta maaf. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, untuk hari ini, okey, jap saya nak cari. Okey. Okey, untuk hari ini saya akan hantar satu link kehadiran untuk awak. Lepas tu saya ada sediakan juga sedikit latihan, kuis je ya. Kuis saja. Saya bagi soal link kehadiran, lepas tu kuis. Tengok dekat chat Tengok dekat chat. Nanti awak boleh try jawab ya. Jap. Okey. Apa Syawal tulis ni Syawal? Okey. Ini ialah kuis. Boleh try jawab. Okey, ada sesiapa dah buka Padlet ke? Saya tak nampak lagi laporannya. Padlet boleh buka tak? laporan yang dekat Padlet ke? Kenapa? Cikgu suruh bagi yang Google Form. Kan saya kata Google Form tu untuk kehadiran, lepas tu untuk PBD. Saya ada bagi dekat Padlet untuk upload semua awak punya bahan laporan. Cikgu, saya nak buat tapi dekat nama tu tak boleh edit. Kat nama tak boleh edit, tapi awak boleh add section tak? Tak ada, semua saya tak nampak. Cuma yang tambah tu je boleh tekan. Yang tambah bila awak tekan dia jadi apa? Dia ada lah, cuma yang cikgu kata kalau nak tulis nama tu kan tekan 3 titik tu kan, tapi tak ada. Tak ada. Okey, nanti saya tengok balik apa masalah dia ya. Nanti saya tengok balik ya. Okey, yang lain ada masalah tak? Okey, kat situ saya dah paste link kehadiran dan juga kuis. Okey, dekat link kehadiran tu dia ada merangkumi. Kuis tu saya dah letak dah dekat dalam link kehadiran tu. Maksud dalam link kehadiran tu dah ada kuis sekali tau. Sekejap saya buka ya. Dekat link kehadiran tu saya dah letak kuis sekali. Ni dia dah ada kuis sekali. Saya dah letak kuis sekali dekat link kehadiran tu, dah ada kuis. Jadi awak klik dekat link kehadiran saja awak. Dah ada kuis, dah ada. Okey. Kalau awak buka jumpa video pembelajaran, untuk yang hari ini awak datang secara Google Meet, awak tu muat naik awak punya tadi. Awak punya kerja yang tadi tu. Sama ada awak nak muat naik yang ni ya, ada 2 muka surat kan. Awak muat naik yang ini, awak screenshot, awak bagi kat situ. Muka surat 59 dengan 60. Pilihlah mana satu yang awak nak muat naik. Muat naik yang awak dah tulis. Sebab tu saya kata tulis. Tulis sama-sama dengan saya. Okey, muat naik kat situ. Lepas tu nanti dia akan keluarlah dekat situ dia punya ni. Okey, latar pengukuhan awak klik je kat situ. Sama juga. Tadi tu nanti saya kalau tak payah klik link yang dekat yang dekat Google Meet. Okey. Yang ni tak payah klik pun tak apa. Okey, ada soalan? Sekarang kita sudah sampai pukul 9.53 minit pagi. Okey. Minggu lepas punya link kehadiran cuma 2 orang sahaja yang klik link tu. Yang lain tak ada isi link kehadiran. Cikgu, minggu lepas saya datang lah cikgu. Minggu lepas kau tak datang.
Kau tak datang bulan lepas. Cikgu, Ya? boleh tak cikgu hantar link tu kat WhatsApp? Sebab saya susah sikit lah nak buka dekat Google Meet ni. Okey, nanti saya paste dekat WhatsApp. Okey, selepas ni saya akan paste kat WhatsApp. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Ya. Tak ada. Okey. Okey, kalau tak ada soalan lain, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih hadir dalam kelas saya secara alamaya hari ini. Okey, satu pesanan saya, kalau ada masalah, contoh macam tadi Karina kata tak boleh buka Padlet, nanti boleh buat PM saya sendiri, nanti saya cuba tengok apa yang boleh saya tolong. Kemudian saya rasa saya ada hantar satu makluman awal kan untuk buat review aquaponik, betul? Ada. Okay, you all saya tanya, you all nak review secara live ataupun you all nak hantar video review sahaja? Video representation ke cikgu? Apa dia? Video Video. representation. Kau cakap apa Syawal? Tak jelas, minta maaf. Ulang lagi sekali Syawal tak Video dengar. representation ke cikgu? Video presentation. Kalau dekat sekolah, secara aktualnya, secara bersemuka kita panggil presentation. Ini tak ada presentation je nak present kan. Kita panggil review. Bahasa orang-orang sekarang, bahasa awak kan review. Unboxing lah, apa entah. Kan? Jadi, saya tanya ni, semua orang setuju untuk review secara live atau review buat video sahaja? Review buat video boleh cikgu sebab kalau live kena pakai Google Meet kan? Oh, kalau Google Meet susah pakai laptop. Okey. Okey, tak ada masalah. Tu saya tanya. Kalau saya rasa memanglah yang senangnya saya nak awak buat video review. Maksudnya you all review you all punya model sendiri. Macam buat dekat YouTube tu, korang kan semua YouTuber kan? Tak ada. Tak ada ya. Tapi main game kan? Gamer kan? Main. Tahu. Okey, jadi macam ni je. Nak mudahkan kerja, awak buat video review sendiri. Cumanya kalau video review tu saya tak boleh nak tanyalah. Ataupun saya nak buat video call. Mana satu you all nak? Saya call you all ke? Buat video review sendiri ke? Macam mana? Kalau last year saya buat video call. Buat video sendiri. Buat video sendiri. Okey. Itu pilihannya kan? So buat video sendiri ya? Saya cuba cikgu. Okey, bagus. Okey, take it as challenge. Jadikan ini sebagai cabaran. Awak macam ni lah keadaannya nanti bila awak sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Contoh awak dapat sambung belajar ke universiti. Benda ni dah lama dah, cuma kita ni sebab kita pandemik jadi kita kena buat macam ni. Okey je kan? Okey, jadi awak buat video sendiri, dah siap, hantar kat saya. Ataupun saya akan buat hantar dekat Padlet. Nanti saya tengok balik Padlet saya tu apa masalahnya. Okey? Lepas tu make sure semua perkara yang saya nak ada dekat dalam video review tu. Okey? Okey. 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 Okey ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali pada waktu yang sama. Okey, saya mohon buat simpan dekat alarm clock awak. Awak dekat kalender, dekat phone awak tu kan ada kan diary kalender kan. Okey, simpan dekat situ. Tarikh setiap hari Khamis jam 8.30 pagi awak ada PDPR RBT bersama saya. Okey, link Google Meet tu saya takkan ubah. Itulah link awak. Okey? Kalau mana nak cari link kat situ. Cuma kadang-kadang kalau tak boleh masuk, biar macam hari ni saya dah letak link lain, link lagi satu.
Sebab kadang-kadang awak tak terperasan dekat phone awak tu ataupun dekat laptop tu tak perasan, mungkin awak dah guna Chrome lain jadi dia tak boleh masuk. Macam tu. Itu sebabnya tak boleh masuk kadang-kadang tu. Lagi satu ada yang masuk guna bukan email MOE. Dia guna email biasa. Pun problem. Sebab tu dia tak boleh masuk. Okay? Tak apa. Saya akan, kalau tak boleh masuk, maklumkan dekat saya. Nanti saya cuba. Kalau saya nampak, kalau saya perasan. Sebab kalau dah buat live tak perasan dah. Okay. Jangan lupa jawab semua isi link kehadiran. Upload awak punya hasil hari ini. Kemudian jawab soalan kuis. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Baik tu. Ya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Muka surat berapa yang cikgu suruh buat yang model RBT? 59 muka surat 60. Hingga 60. Ya, 2 muka surat je. Okey. Okey. Lain? Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Cikgu nak tanya. Okey. Apa dia? Cikgu macam mana cikgu buat yang bekas yang ada ikan tadi tu? Sebab saya nak buat yang tu, saya tak buat lagi. Mai, tengok dekat YouTube saya ada, Mai. Ya? Awak pergi dekat, saya rasa saya ada letak dekat WhatsApp sebab link tu saya buat unlisted. Tak apalah, lepas ni saya tak unlisted kan. Jadi semua orang pun boleh tengok. Ya, nanti saya bagi link YouTube ya. Okey, terima kasih. Sama-sama.